Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita dalam kelas Sains tahun 3 bersama Ustazah Hidayah. InsyaAllah anak-anak, tajuk yang akan kita pelajari hari ini ialah kemahiran saintifik. Okey, apa itu kemahiran saintifik? Kemahiran saintifik ini terbahagi kepada dua, iaitu kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif. Kemahiran proses sains ini terbahagi kepada dua pula, kemahiran memerhati dan kemahiran berkomunikasi. Hari ini kita akan belajar dengan lebih mendalam tentang kemahiran memerhati. Anak-anak ingat lagi tak kita belajar daripada tahun 1 dan tahun 2 tentang kemahiran memerhati? Kemahiran memerhati ini menggunakan 5 deria. Apakah kelima-lima deria itu? Deria yang pertama ialah deria penglihatan. Deria penglihatan dengan menggunakan mata kita, kita melihat. Deria yang kedua ialah deria pendengaran. Dengan menggunakan telinga kita, kita mendengar. Mendengar. Deria yang ketiga ialah deria sentuhan. Deria sentuhan ni apabila kita menyentuh sesuatu permukaan, apabila kulit kita ini menyentuh satu permukaan, kita boleh rasa sejuk ke, panas ke, lembut ke, keras ke. Itu kita panggil deria sentuhan. Deria yang keempat ialah deria apa anak-anak? Deria bau. Dengan menggunakan hidung kita ni. Deria bau ni ada bau yang wangi, ada yang bau yang busuk kan? Ada bermacam jenis bau. Deria yang terakhir ialah deria rasa. Rasa dengan menggunakan lidah. Dengan menggunakan lidah kita ni yang kecil ni. Lidah yang kecil ni siapa yang cipta anak-anak? Allah. Lidah kita ni boleh merasa masam, manis, pahit, kelat kan? Itu adalah deria rasa. Jadi, bagaimana kita hendak menggunakan kelima-lima deria ini dalam kemahiran memerhati semasa penyiasatan sains? Okey, baiklah anak-anak, mari kita lihat seterusnya. Okey. Cuba anak-anak lihat pada gambar ini. Cuba lihat apa yang disebutkan oleh murid perempuan yang memakai tudung berwarna hijau itu. Sedap betul bau kuih ini. Bila dia kata sedap ni, dia bau. Maksudnya dia kata dia bau yang sedap. Macam mana dia tahu bau tu sedap? Dia menghidu dengan menggunakan hidungnya. Dia membuat pemerhatian dengan menggunakan hidungnya. Dia bau kuih itu dan dia rasa sedap. Okey, kemudian anak-anak, deria apa? Okey, lihat yang memakai baju warna kuning itu. Dia cakap apa tu? Sejuknya cendol ini, warnanya pun menarik. Ada dua deria yang digunakan di sini. Pertamanya, deria sentuhan. Macam mana kita tahu deria sentuhan? Deria sentuhan sebabnya bila dia pegang mangkuk cendol tu, dia rasa sejuk. Jadi, dia macam mana dia tahu rasanya sejuk? Dia sentuh dengan tangannya dan terkena kulitnya, dia rasa cendol itu sejuk. Dan dia kata apa lagi? Warnanya pun menarik. Macam mana dia tahu warna cendol itu menarik? Dia melihat dengan menggunakan matanya. Dia memerhati dengan menggunakan deria penglihatannya. Dia tahulah warna cendol itu menarik. Okey. Okey, tengok yang memakai baju warna oranye tu, dia cakap apa? Mesin pengisar ais itu berbunyilah. Macam mana dia tahu mesin tu berbunyi? Dia memerhati dengan menggunakan deria pendengarannya. Dia dengar bunyi pengisar itu berbunyi zrrr, kan? Ya, bunyinya macam tu kan? Lebih kurang lah kan? Dia dengar bunyi mesin pengisar ais itu berbunyi. Okey. Itu deria pendengaran. Okey, kat mana tadi? Okey. Tengok yang memakai baju warna pink. Dia kata apa? Rasanya juga manis. Macam mana dia tahu rasanya manis? Maksudnya dia dah rasa cendol ataupun kuih itu dia rasa rasanya manis dengan menggunakan lidahnya. Kita lihat di sini bagaimana berlakunya kemahiran saintifik dalam kehidupan harian kita. Okey, jom kita tonton video ini. Okey.
Air di bumi akan tersejat sebagai wap air dan naik ke atas. Proses ini dikenali sebagai proses penyejatan. Okey anak-anak, video ini ialah tentang proses pembentukan hujan dan kitaran air semula jadi. Okey. Jadi hari ini kita akan membuat pemerhatian. Membuat pemerhatian dengan menonton video ini kita menggunakan daya penglihatan dan daya pendengaran kita untuk melihat bagaimana proses pembentukan hujan dan kitaran air berlaku. Jadi mari kita tonton sama-sama. Wap air akan naik ke udara dan menjadi sejuk. Kemudian, wap air menyejuk menjadi titisan air. Titisan air bergabung dan membentuk awan. Gabungan titisan air menyebabkan awan menjadi berat dan turun sebagai hujan. Proses ini dinamakan sebagai proses kondensasi. Kemanakah air hujan pergi? Air hujan yang turun akan mengalir semula ke sungai dan laut. Kitaran air ini berlaku secara berterusan. Kitaran ini dikenali juga sebagai kitaran air semula jadi. Apakah kepentingan kitaran air semula? Okey, sampai situ sahaja video kita. Jadi kita sudah lihat macam mana saya ulang tadi. Dengan kemahiran daya penglihatan kita, dengan daya pendengaran kita, kita menonton video tentang proses bagaimana hujan itu terjadi. Okey, baiklah. Itu sahaja kelas bersama Ustazah Hidayah. Nanti anak-anak boleh buat latihan di dalam muka surat yang Ustazah bagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.